Apabila Nabi membaca ayat-ayat yang dikategorikan oleh setengah pihak bahawa ayat ni ayat mutasyabihat, dah. Tuhan kata dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nabi tidak menafsirkan tafsiran yang bukan-bukan. Dia memadai dengan membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim. Ini bukan ayat mutasyabihat. Ini bukan ayat mutasyabihat. Para ulama salaf mengambil pendirian ayat-ayat ini ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi tidak menafsirkan dengan tafsiran yang lebih terperinci lagi, maka kita juga mengambil pendirian yang sama. Kita menerima seadanya. Maknanya kita baca ayat tu, kita faham, maka sekadar itu sajalah. Kita tak adalah pergi lebih-lebih daripada itu. Koklah kita nak kata, kita nak dapat satu pencapaian yang lebih hebat lagi daripada Nabi. Tak mungkin. Nabi lah imamul atqiya, sayyidul mursalin, habibu rabbil alamin. Tak mungkin. Sebab tu para sahabat Nabi, bila mereka melihat Nabi melakukan sesuatu amal ibadah dan sebagainya, maka mereka menerima seadanya. Tak mungkin mereka merasakan mereka lebih baik, amalan mereka lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi akidah yang semacam ni, dia tertanam dalam jiwa setiap orang kita. Tak mungkin dia rasa dia lebih pandai, dia lebih baik amalannya daripada Nabi Muhammad. Tak mungkin. Kalau ada, nescaya Allah akan pilih manusia yang berkenaan sebagai Nabi dan Rasul. Tapi oleh kerana Allah pilih Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan dengan yang demikian, maka amalan Nabi itu yang menjadi ikutan kepada kita. Jadi ini kena ada dalam pegangan, dalam akidah setiap kita umat Islam, barulah kita tidak tersasar, kita tak mudah terperasan dengan perasaan-perasaan yang boleh menyimpang kita daripada akidah yang sebenar. Wa kullu da'wa nubuwatin ba'dahu faghayyun wa hawa. Setiap dakwaan Nabi ataupun sebagai seorang Nabi selepas Nabi Muhammad, maka itu adalah sesat dan mengikut hawa nafsu. Kita tengok contoh-contoh yang berlaku pada zaman-zaman yang hampir dengan zaman Nabi. Musailamatul Kazzab, salah seorang daripada orang Arab pada ketika itu, setelah Nabi wafat, dia dakwa dia seorang Nabi. Kemudian ada juga pengikut-pengikut dia. Ini tak heranlah di mana-mana zaman pun, zaman kita pun ada orang mengaku kata dia Nabi, mengaku kata Tuhan lagi. Ada pengikut-pengikut dia. Iblis, syaitan pun ada pengikut-pengikut dia. Apatah lagi manusia-manusia yang terpedaya dengan hawa nafsu dia, terpedaya dengan angan-angan sesat dia, sehingga sanggup mengaku sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, menyebabkan bukan saja dia sesat, tetapi pengikut-pengikut dia juga turut menjadi mangsa kesesatan. Jadi Musailamatul Kazzab, bila pengikut dia minta bukti-bukti, mereka kata Muhammad bila dia mengaku sebagai Nabi dan Rasul yang Allah pilih dia, utus kepada manusia, dia ada bukti-bukti dia. Dia pun minta bukti kat dia. Bila minta bukti kat dia, dia kata dia pun ada ayat-ayat yang dia terima wahyu daripada Tuhan. Dia pun minta supaya dia baca kepada mereka. Dia kata, tengok, dia kata kalau Muhammad ada surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum, sehinggalah ke akhirnya. Jadi dia kata dia pun ada surah Al-Fil.
Awak kalau dia nak, dia boleh bagi, dia pun baca kat depa. Al-filu mal-filu wa ma adraka mal-filu. Dia tiru. Dia tiru tu dari segi sajak, dari segi apa orang kata, rentak ungkapan-ungkapan yang dibaca tu tadi. Tapi dari segi makna dan maksud, apa makna, apa maksud dia. Ini akhirnya timbullah tembelang dia. Dia hanya reka-reka saja. Quran dah cabar. Siapa-siapa saja boleh buat satu ayat Al-Quran, silakan. Siapa nak buat satu surah, silakan. Fa'tu bi suratin min mithlih. Mai, bawa satu surah. Mai, kami nak tengok. Kalau dah hampa rasa pandai sangat, buat. Tak ada siapa pun yang tampil sampai ke hari ini pun tak berani. Musailamatul Kazzab terpedaya dengan cita-cita dia ataupun angan-angan dia, hawa nafsu dia dan sebagainya. Dia cuba nak reka cipta surah Al-Fil. Tapi akhirnya bukan saja boleh memperdayakan pihak-pihak yang belum lagi menjadi pengikut dia, tetapi pengikut dia semakin hari semakin merosot, semakin hari makin kurang, akhirnya tinggal dia seorang. Itu di Musailamatul Kazzab. Jadi kita umat Islam dan mempunyai ataupun dengan pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut aliran salafnya, kita kena ada i'tiqad bahawa mana-mana dakwaan bahawa dia sebagai Nabi, sebagai Rasul selepas Nabi Muhammad, ini kesemuanya Nabi palsu, semuanya Rasul dakwaan palsu belakang. Tak mungkin ada. Soal Nabi Isa, Nabi Muhammad dah beritahu dia akan muncul di akhir zaman. So kita beriman dengan kenyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Isa akan muncul di akhir zaman. Bila akhir zaman ni, kita tunggulah. Kalau Tuhan taruh umur kita panjang, kita sempat bertemu, kita bertemu. Tak sempat bertemu, barangkali orang lain yang akan bertemu. Kok manapun, kebenaran kenyataan Nabi Muhammad itu akan terbukti pada bila-bila masa saja.